Yang sahih di Berita RTM. Berita perdana edisi Selasa 16 Mac. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. PKPB di 6 negeri dilanjutkan manakala status PKPB di 3 negeri ditukar kepada PKPP. 32 pegawai JPJ antara 44 individu ditahan SPRM disyaki lindungi pemandu lori yang melakukan kesalahan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di 6 negeri dilanjutkan. Ini melibatkan Selangor, Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang, Kelantan dan Sarawak. Manakala status PKPB di Kedah, Perak dan Negeri Sembilan ditukar kepada Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP, kecuali di daerah Seremban, Kuala Muda dan Kulim. Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, aktiviti rentas negeri masih tidak dibenarkan kecuali bagi aktiviti pelancongan di antara kawasan-kawasan PKPP. Pertukaran status dari PKP bersyarat kepada PKP pemulihan serta pengekalan status PKP bersyarat dan PKP pemulihan bagi negeri-negeri ini akan berkuat kuasa bermula 19 Mac 2021 sehingga 31 Mac 2021 kecuali Sarawak berkuat kuasa 16 Mac sehingga 29 Mac 2021. Bagaimanapun, rentas negeri masih kekal tidak dibenarkan kecuali bagi aktiviti pelancongan daripada negeri PKPP ataupun wilayah PKPP ke negeri PKPP atau wilayah PKPP melalui konsep Green Travel Bubble ataupun gelembung pelancongan perjalanan pelancongan di dalam negara yang menggunakan syarikat dan ejen pelancongan yang berdaftar dengan MOTEC. Oleh kerana SOP ini dikeluarkan oleh MOTEC, maka MOTEC akan memberikan penjelasan detail mengenai SOP gelembung perjalanan ini. Rentas daerah seperti saya sebutkan masih tidak dibenarkan. Rentas daerah adalah dibenarkan. Sekali lagi saya ulang, takut terkeliru. Rentas daerah dibenarkan kecuali atas permintaan dua negeri ini, iaitu Sabah dan Sarawak masih tidak membenarkan rentas daerah di dalam negeri masing-masing. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan operasi Bazar Ramadan dan Bazar Aidilfitri di seluruh negara sepanjang Ramadan akan datang dibenarkan. Bagaimanapun ia tertakluk kepada pematuhan SOP sedia ada. Walaupun SOP adalah ketat dan perlu dipatuhi oleh setiap peniaga pasar Ramadan, pasar Bazar Aidilfitri, perlu dipatuhi bukan saja oleh peniaga tetapi juga oleh pengunjung-pengunjung. Antara syarat-syaratnya, lokasi di kawasan terbuka, menyediakan laluan sehala pintu masuk dan keluar yang berbeza, pendaftaran MySejahtera di pintu masuk, ada kawalan jumlah pengunjung, waktu operasi Bazar Ramadan dari jam 3 petang hingga 8 malam, manakala Bazar Aidilfitri dari jam 10 pagi sehingga 12 malam. Solat tarawih secara berjemaah di masjid dan surau di seluruh negara turut dibenarkan. Namun jumlah kehadiran jemaah tertakluk kepada ketetapan pihak berkuasa agama negeri-negeri.
Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melawat Pusat Vaksinasi Klinik Kesihatan Kuala Lumpur dan proses vaksinasi COVID-19 peringkat Angkatan Tentera Malaysia ATM di Kem Perdana Sungai Besi. Keberangkatan tiba Seri Paduka di Pusat Vaksinasi Kuala Lumpur disambut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Al-Sultan Abdullah diberi taklimat berkenaan penyimpanan serta melawat tempat penyimpanan vaksin COVID-19. Seri Paduka kemudiannya dibawa melihat proses pemberian vaksin kepada individu yang layak bagi fasa pertama. Di Kem Perdana Sungai Besi pula, Al-Sultan Abdullah disambut Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang. Program pemberian vaksin ATM di Kem ini melibatkan 124 pegawai dan anggota dari Perkhidmatan Darat, Laut dan Udara. Sehingga kini ATM telah menerima 40,950 dos daripada 84,240 dos vaksin bagi fasa pertama yang disimpan di 5 pusat simpanan vaksin ATM di seluruh negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menjadi individu pertama menerima dos kedua vaksin Pfizer-BioNTech esok. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin menjelaskan, mengikut jadual, dos kedua perlu diambil selepas 21 hari penerimaan dos yang pertama. Turut mengambil dos kedua esok, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Menurut Khairi lagi, beliau juga telah mengarahkan semua pusat penerimaan vaksin PPV untuk segera menyelesaikan suntikan vaksin bagi fasa pertama. If you notice, they had it 3 weeks ago, 21 hari, esoklah 21 hari kemudian akan menerima dos kedua. Setakat ini penghantaran vaksin semua berjalan dengan lancar. So we have asked PPVs to all speed up the vaccination. Tak perlu pegang satu reserve, kita terus dengan vaccination dan kita akan bergantung kepada penghantaran. Khairi melakukan lawatan kerja di PPV daerah Kinta di Stadium Indra Mulia, Ipoh. Khairi turut memaklumkan kerajaan bercadang mewujudkan PPV berskala besar di setiap negeri dengan sasaran pemberian vaksin kepada 8,000 orang sehari. Ia bagi menampung jumlah penerima vaksin fasa ketiga yang jumlahnya lebih ramai berbanding sekarang. Semua state kita menawarkan, saya sedang merangka dia punya strategi dan juga menyediakan peruntukan sebab arahan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita selesai pada tahun ini juga. Tak nak pergi sampai tahun depan. So ini akan memerlukan PPV yang agak skala besar. Mengenai PPV di Stadium Indra Mulia, Khairi berkata ketika ini ia boleh memberi vaksin kepada 1,400 orang sehari. Perbincangan akan dibuat dengan Menteri Besar Perak, Datuk Sa'arani Muhammad untuk menyediakan PPV yang lebih besar di Ipoh. Khairi juga menjelaskan Malaysia tidak layak untuk menerima vaksin secara percuma dari mana-mana negara termasuk India. Kata beliau, Malaysia dikategorikan sebagai negara berpendapatan sederhana tinggi dan perlu membeli kesemua vaksin sendiri. We don't qualify because Malaysia doesn't qualify as lower income countries. A lot of countries get free vaccines from China, from India, from Russia because they are considered as low income country. Tapi even dalam COVAX, for instance, we don't get any assistance, but kita dikategoriskan as upper middle income country. Discount pun tak dapat, percuma pun tak dapat, kena beli sendiri. We are full paying country in COVAX. We don't get anything free. Khairi mengulas persoalan yang diajukan Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam sama ada Malaysia ditawarkan vaksin percuma oleh kerajaan India.
Situasi semasa COVID-19, jumlah kes sembuh hari ini 1,365, terus mengatasi kes baharu 1,063. Ini sekaligus menjadikan jumlah kes aktif berkurangan kepada 15,204. 5 lagi kematian turut dilaporkan, menjadikan jumlah kumulatif kes kematian kini 1,218. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Lima kluster baru COVID-19 dilaporkan hari ini. 3 daripadanya melibatkan komuniti, manakala baki 2 lagi kluster berkaitan tempat kerja. 2 kluster berkaitan komuniti di Kesan di Sarawak dikenali sebagai kluster Jalan Kampung Hilir dan Nangga Buloh, manakala kluster Banggul Cica di Kesan di Kelantan. Kluster berkaitan tempat kerja pula di Kesan di Kuala Lumpur dan Sarawak masing-masing dikenali sebagai kluster Jalan Taiping dan kluster Jalan Sanyan. Pertambahan 5 kluster baru tersebut menjadikan jumlah kluster aktif setakat ini sebanyak 428 kluster. 44 individu dipercayai terlibat dalam sindiket melindungi pemandu-pemandu lori yang melakukan kesalahan jalan raya ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Mereka yang ditahan termasuk 32 pegawai Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, seorang anggota polis trafik dan seorang bekas anggota polis trafik serta 10 orang awam. Ketua Pusuruhanjaya SPRM Datuk Seri Azam Baki ketika dihubungi pemberita RTM mengesahkan tangkapan menerusi satu operasi besar-besaran iaitu Op Sukat di 5 negeri. Melalui operasi yang turut mendapat kerjasama JPJ itu, 11 ditahan di Kedah, 9 di Pulau Pinang, 12 di Perak, 11 di Melaka dan seorang di Perlis. Pegawai JPJ yang ditahan membabitkan pelbagai grade termasuk pegawai kanan, manakala orang awam pula sebagai proksi. Antara modus operandi yang dikesan, mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap pengusaha lori yang telah melakukan kesalahan jalan raya setelah menerima wang rasuah yang dimasukkan ke akaun bank peribadi atau proksi secara bulanan. Kesalahan itu dipercayai dilakukan sejak 2019 hingga 2020. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 dan 17 Akta SPRM 2009. Datuk Seri Azam turut tidak menolak kemungkinan terdapat siri tangkapan seterusnya. Pemandu jengkaut dituduh bunuh isteri. Paparannya seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif yang lebih tertumpu di sekitar barat Semenanjung, juga di sekitar pedalaman negeri Sabah dan di utara negeri Sarawak. Dan keadaan ribut petir juga sudah pun berlaku sejak petang tadi bagi negeri-negeri di sekitar barat Semenanjung daripada Kedah sehinggalah ke Johor. Namun keadaan ribut petir ini sudah pun mulai reda dan dijangka akan reda sepenuhnya dalam tempoh 1 sehingga 2 jam daripada sekarang. Namun hujan dilihat masih lagi berlaku pada malam ini di sekitar kawasan Hulu Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka yang dijangka akan berterusan sehingga ke lewat malam. Bagi negeri Sabah pula, hujan pada malam ini dilihat akan berlaku di sekitar pedalaman bahagian Sandakan, Kudat dan juga Tawau. Dan bagi negeri Sarawak, hujan dan ribut petir pada malam ini lebih tertumpu di sekitar bahagian Miri, Limbang dan juga Kuching. Dan keadaan hujan dan ribut petir bagi kawasan-kawasan ini turut dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Selain itu, negara juga kini mula memasuki fasa peralihan monsun apabila keadaan angin dilihat mula bergerak dengan lebih perlahan dan ribut petir lebih kerap berlaku pada waktu petang dan juga awal malam. Terutamanya membabitkan kawasan di sekitar barat Semenanjung, barat negeri Sabah, juga di sekitar barat dan tengah negeri Sarawak.
Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca semasa. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Golongan pelajar yang sentiasa mempunyai ruang dan kebebasan dalam menyampaikan segala permasalahan atau isu wajar disantuni, namun perlu mengikut saluran yang betul. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan MPPK merupakan antara platform kepada pelajar institusi pengajian tinggi IPT untuk menyuarakan pandangan dan permasalahan mereka. Platform seumpama MPPK ini adalah sangat signifikan bagi membentuk legasi kepimpinan dalam kalangan pelajar dan seterusnya melahirkan pemimpin pelajar IPT yang berkualiti, berfikiran kritis dan idealis. Hal ini demikian kerana pelajar, khususnya pelajar institusi pengajian tinggi IPT, merupakan aset dan modal insan negara yang paling berharga. Tan Sri Muhyiddin bercakap menerusi perutusan sempena mesyuarat perdana MPPK 2021 secara dalam talian. Sementara itu, beliau turut menghargai usaha para pelajar mencari alternatif bagi mengikuti pengajaran dan pembelajaran secara norma baharu susulan pandemik COVID-19 yang melanda negara. Malah Kementerian Pengajian Tinggi KPT telah mengambil pelbagai inisiatif bagi membantu para pelajar daripada golongan B40 dengan peruntukan 40.8 juta ringgit. Tan Sri Muhyiddin turut menasihatkan para pelajar khususnya di IPT untuk segera mendaftarkan diri bagi tujuan vaksinasi. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB berhasrat memperluas projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung prospek ke seluruh negara. Sarawak bakal menjadi destinasi ketiga selepas kejayaan program rintis berkenaan di Kedah dan Terengganu. Laporan wartawan Fakhrul Razi Ismail. Hasrat itu disuarakan Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2 Datuk Henry Sumagong ketika melakukan lawatan kerja ke prospek sidam di Mukim Sidam Kanan, Kulim, Kedah. Lawatan bertujuan memantau pelaksanaan prospek dan meninjau projek-projek terpilih di kawasan ini. Prospek bertujuan mengurangkan kadar kemiskinan luar bandar melalui program peningkatan pendapatan, meningkatkan kualiti hidup serta menaik taraf kemudahan prasarana di kampung-kampung sedia ada. Pembangunannya terdiri daripada 3 komponen utama, iaitu ekonomi, perumahan dan prasarana asas. Menurut Datuk Henry, bagi Sarawak, pihaknya akan memilih beberapa kawasan luar bandar untuk dilaksanakan prospek yang dijangka bermula Mei ini. Memang dengan adanya program ini yang bukan saja menempuh kepada satu bidang, banyak bidang, kan? Kalau kita lihat tadi dari segi penanaman jagungnya, ikannya, burung puyuhnya, okay? Banyak ternakannya ada. Tentu sekali akan melibatkan ramai.
dan keluarga-keluarga pun ramai yang akan terlibat dan akhirnya ia akan dapat membawa melibatkan ramai juga dan membawa peningkatan dari segi hasil dan pendapatan. Di Kedah, KPLB melantik Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA) sebagai agensi pelaksana yang diberi tanggungjawab menjayakan projek ini melibatkan kira-kira 200 peserta. Daripada tahun 2018 hingga kini, KPLB telah membelanjakan lebih RM3 juta. Ia melibatkan RM1.4 juta untuk komponen ekonomi, infrastruktur melibatkan perbelanjaan bina baru dan baik pulih rumah sebanyak RM762,000 dan RM1.18 juta bagi menyediakan prasarana awam seperti jalan kampung. Antara projek yang dilaksanakan termasuk projek pembuatan makanan haiwan, projek ternakan burung puyuh dan projek ternakan ikan. Tambahan pendapatan penduduk dia boleh mencapai sehingga lebih daripada 100%. Ada orang yang dulu pendapatannya 1,500, tapi disebabkan oleh projek ini dia boleh dapat sampai 3,000 lebih. Ada yang 5,000 lebih daripada 10,000. Ada yang 30%, 40%, tapi bagi saya 30% pun okey. Kalau 100% lebih baiklah berbina. Tapi ini menunjukkan bahawa terdapat dan dapat kita lihat dengan jelas dia punya kesan positif dari projek prospek yang dilaksanakan oleh Kementerian Luar Bandar ini. Bagi peserta, pelaksanaan prospek memberi impak positif terhadap aktiviti ekonomi yang dijalankan. Anggota koperasi dan juga masyarakat sekitar kawasan inilah. Jadi dengan adanya ni dia akan tambah pendapatan untuk koperasi dan masyarakat sekitar. Dan alhamdulillah kita untuk projek prospek ni alhamdulillah satu permulaan yang baik untuk kita membawa tempat ni ke depan lagi lah, dan kita akan cuba promosi tempat ni untuk menjadi kawasan agrotourism untuk kawasan ni. Dalam projek saya ni dibantu oleh KEDA. Alhamdulillah dengan bantuan mereka saya boleh bergerak ke hadapan lah. Di samping saya ada kesulitan-kesulitan yang tak dapat dielakkan, jadi datangnya KEDA ni kira bagi peluang untuk saya bergerak lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada pihak KEDA. Prospek turut membuka peluang pekerjaan kepada penduduk dan mewujudkan suasana yang lebih agresif dalam memperkenal produk-produk setempat melalui bantuan Pusat Kegiatan Ekonomi di Mukim Sidam Kanan. Prospek Sidam terbukti berjaya meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk di kawasan luar bandar, dan usaha Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk memperluaskan konsep prospek ini ke kawasan-kawasan luar bandar di negeri-negeri yang lain amat bertepatan. Laporan Fakhrul Razi Ismail bersama jurukamera Ahmad Rosli Aziz untuk RTM. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan membawakan program realiti berkaitan pertanian dan penternakan Juara Agrotech di TV1 bermula Jun ini. Menurut Timbalan Menterinya, Datuk Cik Abdullah Maknawi, program 13 episod dengan kerjasama PTV Media Senyum Berhad itu bertujuan mempromosi bidang pertanian sebagai kerjaya pilihan setanding kerjaya profesional lain. Ini adalah merupakan satu usaha yang berterusan kementerian dalam menarik minat anak-anak muda untuk menceburi sektor pertanian. Ambil daripada pelbagai subsektor lah. Ada penternakan, tanaman, usahawan ada tadi, kelulu, ada macam-macam. Dan di kalangan dia orang tadi dah sebut dah kat saya bila saya kata kita nak buat musim seterusnya, minta nak masuk pula musim seterusnya. Jadi maknanya program ni sangat menarik lah bagi dia orang. Sementara itu, pengarah dan penerbit PTV Media Senyum Berhad, Lili Salhani Ismail memberitahu lebih 200 penyertaan diterima di peringkat awal sebelum disaring kepada 12 orang peserta. Tapi yang ini dalam rancangan reality yang berkonsepkan edutainment, di mana kita membawa usahawan dan kita memperkenalkan pelbagai task dalam setiap episod.
Dan task yang kita perkenalkan adalah kita sendiri yang dirujuk dengan beberapa pakar. Sebenarnya Ayu sangat berminat sebab selalu kita akan pertandingan menyanyi. So kali ini adalah pertandingan sangat lain daripada yang selalu saya buat, iaitu pertandingan bertani dan menternak. Kita kena buktikan dulu, barulah kita boleh usul usaha kita tu dekat kerajaan, dan bila kerajaan nampak, barulah diorang akan bagi geran ataupun dana-dana yang ada untuk kita. Okey, saya dapat tengok iklan dari Facebook Mafi. So saya mohonlah untuk menyertai program rancangan Agrotech. Akan datang saya akan buat bisnes sendiri tentang tanaman cili. Sebab sekarang cili tu harga dia memang stabil lah. Seorang pemandu jengkau didakwa di Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Session Kota Tinggi Johor hari ini atas 5 pertuduhan termasuk membunuh isterinya 1 Mac lalu. Tertuduh Muhammad Hanafi Patahur Rahim mengangguk faham selepas pertuduhan ke atasnya dibacakan di hadapan Magistrate Rashidah Baharum. Bagaimanapun tiada pengakuan direkodkan bagi kesalahan membunuh. Tertuduh yang berusia 43 tahun didakwa membunuh isterinya Nur Hasliza alias 38 tahun di sebuah rumah di Taman Sri Saujana, Kota Tinggi pukul 3.30 pagi pada 1 Mac lalu. Dia didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati mandatori jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya menetapkan 18 April sebagai sebutan semula kes. Sementara itu di Mahkamah Session, Hakim Zahilah Muhammad Yusof menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara secara serentak kepada Muhammad Hanafi selepas mengaku bersalah atas 4 pertuduhan memiliki 2 laras senapang dan puluhan butir peluru. Dia dituduh memiliki 2 laras senapang dan puluhan peluru tanpa lesen sah yang ditemukan di 2 lokasi berbeza di Kota Tinggi. Pendakwaan ke atasnya dikemukakan mengikut Seksyen 4 Akta Senjata 1960-206 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 8 Akta sama. Therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara. Bangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes. Saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kami sudah bersedia. 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 Kami juga sudah bersedia. Kamu sedia ke? Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia Untuk menerima vaksin COVID-19. Ketiadaan pelancong asing ekoran sempadan negara yang masih ditutup berikutan pandemik COVID-19 antara langkah sektor pelancongan tempatan menawarkan promosi kepada rakyat tempatan. Selain itu, promosi tersebut juga akan membuka peluang kepada pelancong tempatan untuk melancong dalam negara serta meningkatkan pendapatan industri sektor berkenaan. Laporan bersama wartawan Mohan Shinasami. Selepas kerajaan mengumumkan industri pelancongan boleh beroperasi seperti biasa, pengusaha industri berkenaan menarik nafas lega. Namun, dengan penutupan sempadan negara, apakah dengan ketidakhadiran pelancong asing boleh meningkatkan semula pembangunan industri ekonomi ataupun pelancongan negara? Bagi mengatasi masalah tersebut,
kita boleh lihat pengusaha-pengusaha pelancongan tempatan meletakkan diskaun ataupun harga yang murah kepada pelancong-pelancong tempatan ataupun dalam negara supaya mereka dapat berbelanja secara hemat untuk melancong dalam negara. Itu merupakan salah satu usaha yang terbaik yang ketika ini sedang diambil oleh pengusaha-pengusaha industri pelancongan seperti Menara Kuala Lumpur dan Menara Alustar. Bagi Menara Kuala Lumpur dan Menara Alustar, Ketua Pegawai Eksekutifnya Ainul Syahrina Sahar mengakui walaupun menara ikonik berkenaan sentiasa menjadi tumpuan pelancong asing, kini tiba masanya untuk membuka ruang kepada warga tempatan. One of the lessons yang kami hadapi sekarang ini adalah mana kita lebih memahami the spending power of private action keseluruhan. Disebabkan kita ingin merancangkan industri pelancongan tempatan, promosi-promosi yang ada di Kuala Lumpur khususnya adalah untuk cushionkan impact yang berlaku akibat penutupan disebabkan MPL dan MAS disebabkan oleh PKP atau MCO tersebut. Promosi istimewa khas akan diberikan kepada warga tempatan iaitu promosi Super Deal yang akan bermula pada 17 Mac sehingga 16 April 2021. Objektif utama promosi tersebut diadakan bagi memberi peluang kepada pelancong tempatan dengan harga yang amat berpatutan. Namun, pihak pengurusan Menara Kuala Lumpur akan terus melaksanakan SOP yang ketat dengan hanya membuka 50% kapasiti sahaja. Banyak untuk PKP kadang-kadang kalau tetapkan 50%. So sekarang ni kalau kita di Kuala Lumpur, sememangnya kita operasi mengikut SOP yang dibenarkan. Kalau tetapkan 50%, sekarang ni kalau kita lakukan di tempat yang belantar buka, kita dah tetapkan pada satu masa 120 orang. 120 orang untuk 1 jam. Maksudnya kita apa yang kerajaan letak dari segi peraturan, kita ikut. Promosi tersebut menawarkan tiket percuma kepada 100 pengunjung pertama setiap hari untuk ke pelantar pemandangan di Menara Kuala Lumpur. Manakala tiket percuma kepada 25 pengunjung pertama setiap hari untuk ke pelantar pemandangan di Menara Kuala Lumpur. Muhajir Asami, RTM. Malaysia berupaya beralih kepada ekonomi berpendapatan tinggi dalam tempoh 5 tahun akan datang seperti diunjurkan Bank Dunia. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, dalam usaha mencapai matlamat berkenaan, model pembangunan dan penetapan dasar negara perlu diteliti semula. Peranan kerajaan dan institusi juga perlu diperhalusi dalam meningkatkan pertumbuhan sosio-ekonomi negara. Bergerak ke hadapan, negara juga perlu menetapkan hala tuju baru bagi pertumbuhan berasaskan pengetahuan dan produktiviti. Malaysians aspire to have not just a high-income economy, but also one that delivers meaningful improvements in living standards for the whole population. Malaysians increasingly aspire for both economic and social well-being, a high standard of living, not just high incomes. Fulfilling jobs, not just something that pay the bills, and better public service delivery, not just the existence of such services. Tengku Datuk Seri Zafrul berucap pada perasmian laporan Bank Dunia Aiming High Navigating the Next Stage of Malaysia Development secara maya. Mengulas prospek ekonomi negara, Malaysia jelas beliau sedang menuju fasa pemulihan bagi tahun 2021. Ini berdasarkan tanda-tanda pemulihan yang ditunjukkan hasil pelaksanaan pelbagai inisiatif dan pakej rangsangan ekonomi berjumlah 305 bilion ringgit.
Pada program sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata Malaysia memerlukan sumber pertumbuhan baru bagi memastikan produktiviti negara dipacu oleh pelbagai faktor. Ke arah itu, negara perlu memperkasa tenaga kerja untuk masa hadapan selain memacu digitalisasi dan produktiviti di peringkat industri. Ladies and gentlemen, it is well documented that competition within the region is becoming more intense, especially in attracting foreign investment. The factor-driven growth in the past has served the country well to bring us to the cusp of attaining high-income status. However, that is not enough to carry us past the high-income threshold. This factor-driven growth is becoming more costly to sustain, with every unit of import injected into the economy yielding less GDP growth compared to the past. Langkah menangani isu kemiskinan dan ketidaksamaan pendapatan juga akan menjadi agenda pembangunan utama negara. Berdasarkan laporan kaji selidik pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2019, indeks Gini meningkat daripada 0.39 pada 2016 kepada 0.41 pada 2019. Pelan Transformasi Koperasi Malaysia Transcom 2021-2025 akan dilancarkan 30 Mac ini. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medek Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata pelancaran akan disempurnakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pelan transformasi itu bagi meningkatkan rantaian nilai ekonomi ahli koperasi terutamanya dari golongan B40. Kita kena tingkatkan soalan kebolehan, ilmu, kebolehan, pentadbiran dan sebagainya. Ahli-ahli lembaga koperasi, orang-orang koperasi, pentadbiran koperasi dan sebagainya. Untuk memacukan koperasi ini ke hadapan. Melalui Transcom, Medek menyasarkan 5% sumbangan koperasi kepada keluaran dalam negara kasar dan 60 bilion ringgit sumbangan perolehan koperasi. Sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak. Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia LPNM akan terus fokus meningkatkan keluasan tanaman nenas serta produktiviti pengeluaran bagi memenuhi permintaan tinggi terutama bagi ekspor. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, 13 juta ringgit telah diperuntukkan kepada LPNM di bawah pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat pengusaha nenas. Insentif itu akan memanfaatkan 5,000 orang pengusaha nenas melibatkan pekebun, usahawan industri asas tani dan usahawan pemasar, pengangkut serta penjual. Antara bantuan yang diberikan adalah mesin penyemburan bagi kerja-kerja membaja atau meracun, peralatan dan perkakasan bagi pemprosesan, pelabelan dan pembukusan produk selain lori dan traktor. Kita jangkakan bahawa nanas merupakan the new crop yang berpotensi untuk mengangkat pengusaha nanas ini ke tahap ekonomi yang lebih tinggi. Jadi berbagai program yang dibuat oleh LPNM ini yang melibatkan kumpulan-kumpulan B40, kumpulan anak-anak muda untuk dididik sebagai usahawan nanas dalam negara. Jadi merupakan pelbagai inisiatif yang diambil oleh kerajaan melalui LPNM dan kita jangkakan bahawa industri nanas ini akan terus sekali meningkat dan dapat dirancangkan dalam masa akan datang. Datuk Seri Dr. Ronald menghadiri majlis penyampaian insentif pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat pengusaha nenas di Pusat Informasi Nenas Serdang, Selangor. Ada cerita MFL, ada cerita Stadium Nasional Bukit Jalil. Ya, untuk laporan penuh kita akan bersama Ifah Hazim. Silakan. Ifah. Tan Sri Tony Fernandez bersedia ganti Datuk Hamidin. Seremban dan Sendayan bakal dijadikan hub sukan pelancongan Negeri Sembilan.
Baik, terima kasih Fatil dan juga Farhatul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Perbadanan Stadium Malaysia PSM Tan Sri Tony Fernandez memberi bayangan bahawa beliau berminat untuk mengemudi Liga Bola Sepak Malaysia MFL jika diberi peluang menduduki jawatan Presiden organisasi berkenaan. Beliau berpendapat peluang untuk individu luar daripada institusi bola sepak wajar diberikan untuk mengepalai MFL bagi merancakkan industri bola sepak tempatan. Beliau yang juga pernah memiliki sebuah kelab bola sepak di United Kingdom beberapa tahun lalu menyifatkan langkah terbabit wajar dipuji. And so I think it's very visionary of Dato' Hamidin to think about maybe someone outside because he'll come in with new ideas. Sometimes when you're stuck in the industry for a long time, you think a certain way. But then you bring in someone different, they have new ideas. And together with experience, so I cannot run an airline without pilots, engineers, etc. They're the experienced people. But together with non-experienced people, it was a very strong team. So if you have experience in FAM and then you bring in some outsiders, it could be very powerful. I think the Malaysian Football League has a long way to go. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri pada majlis menandatangani memorandum persefahaman antara PSM dan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil. Baru-baru ini Presiden MFL Datuk Hamidin Mohamad Amin mengumumkan hasrat untuk berundur daripada menerajui organisasi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Presiden MFL Datuk Hamidin menyerahkan sepenuh kuasa kepada Lembaga Pengarah MFL untuk membuat keputusan menentukan Presiden yang baharu. Saya kira belum memiliki hampir kesemua elemen. Pertamanya, calon ni mesti memahami bola sepak Malaysia. Kalau dia tak memahami, jadi pada memahami itu dia boleh macam mana nak turn bola sepak Malaysia. Dan tentu Tan Sri Tony ini adalah satu individu yang besar yang suka bola sepak, sayang bola sepak. Dan mungkin beliau adalah salah satu dalam calon, saya tak pasti. Tapi apapun, saya tak boleh lebih dari situ kerana saya nak tinggalkan MFA, biar lembaga pengarah itu menentukan. Stadium Nasional Bukit Jalil akan terus menjadi rumah Harimau Melaya bagi tempoh 5 tahun yang akan datang. Ini selepas Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Perbadanan Stadium Malaysia PSM hari ini menandatangani lanjutan perjanjian bersama sehingga 31 Disember 2025. Terdahulu pada 15 Ogos 2019, kedua-dua pihak telah menandatangani perjanjian bersama sehingga 31 Disember 2020 untuk menjadikan Stadium Nasional sebagai gelanggang sendiri skuad bola sepak kebangsaan bagi mana-mana pertandingan atau kejohanan rasmi. Bagaimanapun, mengikut perjanjian tersebut, skuad Harimau Melaya dibenarkan untuk beraksi di stadium lain di seluruh negara jika ia hanya membabitkan perlawanan-perlawanan persahabatan. Kali terakhir skuad Harimau Melaya di kendalian Tan Cheng Ho beraksi di Stadium Nasional ialah 19 November 2019 ketika menewaskan Indonesia 2-0 pada perlawanan kelima kumpulan G kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 sebelum aksi berikutnya masih ditangguhkan berikutan pandemik COVID-19. Menjelang persaingan Selangor FC menentang Johor Darul Takzim JDT dalam saingan Liga Super 2021 malam esok, Ketua Pegawai Eksekutif Selangor FC Dr. Johan Kamal Hamidun akur perlawanan menentang juara 7 kali Liga Super itu bakal menyajikan satu saingan yang agak sengit, apatah lagi pihak lawannya tidak mengalami sebarang kekalahan dalam 3 perlawanan setakat ini. Bagaimanapun, Johan menyatakan barisan pemain gergasi merah mempunyai kemampuan untuk memberi tentangan kepada skuad Harimau Selatan di Stadium Sultan Ibrahim nanti. Johor, of course, memang pasukan favourite bukan saja untuk perlawanan ini tapi untuk the whole of the league. At the moment mereka dalam momentum sangat baik, menang 3 game, tak ada bolos langsung. It's a very, I think mereka satu-satunya pasukan yang tak bolos lagi. Jadi untuk kita mendapat result, kita kena at least score kan. So satu cabaran yang getir untuk pasukan Selangor, tapi saya yakin pemain-pemain Selangor akan memberikan yang terbaik. Mereka akan
harapannya mereka bermain dengan lebih garang, lebih berani untuk menunjukkan bakat yang mereka sebenarnya ada. So hopefully kita akan dapat satu result yang bagus lah untuk perlawanan against Johor. But it's going to be a very difficult game, but we are up for it lah. Selepas 3 perlawanan, Selangor FC menduduki tempat keempat dengan 4 mata, 5 mata di belakang JDT yang menang kesemua aksi dan menerajui Liga. Mengulas kecederaan penyerang JDT Safawi Rashid, beliau berkata ia sedikit sebanyak akan menjadi kelebihan bagi pasukan gergasi merah itu sekiranya pemain berkenaan tidak diturunkan. Safawi is seorang pemain yang penting untuk Johor. Memang bila dia tadi itu memberi satu kelegaan, tetapi Johor mempunyai barisan pemain lain yang sangat-sangat yang berbakat yang lain. Arif Aiman played very well, scored dia punya first goal for Super League at the age of 18 tahun. Jadi mereka mempunyai banyak bakat-bakat yang boleh mengisi kekosongan yang Safawi ada. Dan kita pun banyak juga kecederaan yang kita sendiri ada. Safawi mengalami kecederaan lutut ketika perlawanan menentang UiTM FC Sabtu lalu. Dalam perkembangan lain, penyerang Kedah Darul Aman KDA FC, Cece Kipre menyifatkan elemen kekuatan PJ City FC yang bermain sebagai satu unit dan bekerja keras sepanjang permainan, menyaksikan pasukan itu berjaya mempertahankan rekod tanpa kalah selepas 3 perlawanan. Beliau turut tidak terkejut dengan kemampuan PJ City setakat ini, biarpun skuad yang diberi jolokan The Phoenix dibarisi tanpa pemain import. Kipre melihat pertembungan dengan PJ City di Stadium Darul Aman esok pasti sukar buat KDA FC. Mereka perlu memanfaatkan segala peluang terhidang jika mahu terus konsisten meraih 3 mata di laman sendiri. Menurutnya, PJ City adalah sebuah pasukan yang sentiasa bekerja dan mempunyai semangat berpasukan agak tinggi yang menjadi antara kekuatan yang dimiliki pasukan itu. Justru ujarnya sudah tentu sukar buat mana-mana pasukan apabila berdepan mereka yang buat masa ini belum tewas dan KDA FC perlu hormati kemampuan pasukan lawan. Namun oleh kerana bermain di laman sendiri, KDA FC tidak rela keciciran sebarang mata kerana ini kelebihan yang perlu diambil bagi memburu kedudukan liga yang lebih baik. Kipre telah menjadikan 1 gol musim ini semasa aksi bertemu Sabah FC yang membantu kepada kemenangan sulung pasukannya selain 1 mata yang dikutip semasa seri 1-1 dengan Penang FC. Beralih ke saingan Liga Premier Malaysia 2021, hasrat Kelantan United FC mencatat kemenangan ketiga berturut-turut tidak kesampaian apabila seri tanpa jaringan menentang Johor Darul Takzim JDT 2 di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru petang tadi. Pelawat terlebih dahulu mengancam pintu gol tuan rumah awal minit ke-11, namun tindakan pantas pemain import KUFC Shuhei Fukai mengeluarkan bola di atas garisan gol menafikan jaringan pendahuluan JDT 2. Di sebalik asakan dilakukan pelawat, KUFC juga sekali-sekala bertindak balas melancarkan serangan namun gagal membuahkan hasil. Permainan berhati-hati yang dipamerkan kedua-dua pasukan menyaksikan bola banyak berlega di kawasan tengah padang. Babak pertama berakhir tanpa sebarang jaringan terhasil. Bersambung babak kedua, JDT 2 tampil lebih kemas dengan beberapa percubaan bahaya ke kubu tuan rumah namun dihampakan oleh ketumpulan barisan serangan. KUFC cuba bangkit menerusi percubaan Muhammad Fazrul Amir tetapi sekadar melewati palang gol pelawat pada minit ke-67. Kedua-dua pasukan terus berusaha memecahkan kebuntuan namun tidak berhasil. Perlawanan berakhir dengan KUFC dan JDT 2 berkongsi 1 mata. Kawasan Seremban dan Sendayan bakal dijadikan hub sukan pelancongan di Negeri Sembilan. Exco Pembangunan Belia dan Sukan Negeri, Datuk Muhammad Taufik Abdul Ghani berkata, 2 kawasan berkenaan akan dijadikan destinasi bagi aktiviti sukan rekreasi sekaligus berpotensi menarik kedatangan pelancong luar negara. Menurut Datuk Muhammad Taufik, perancangan itu juga bakal membantu meningkatkan taraf ekonomi para peniaga di kawasan setempat. Jadikan Seremban dan Sendayan ini sebagai suatu pusat bagi pembangunan sukan dan rekreasi dalam bentuk pelancongan di mana kita nak tarik peminat-peminat sukan dan rekreasi yang daripada luar Negeri Sembilan supaya menjadikan Seremban dan Sendayan ini sebagai destinasi pelancongan untuk sukan.
Beliau berkata demikian ketika Majlis Pelancaran Stada di Sendayan. Dalam hari itu, Ketua Matrix Hospitality Jean-Michael Koch memaklumkan kesemua fasiliti telah sedia untuk digunakan bagi aktiviti sukan rekreasi tersebut. Untuk SOP, kita terdahulu mesti memastikan ini pada masa ini kita buat pertandingan boleh, tapi tanpa penonton. Tambahnya 5 sukan utama bakal diketengahkan iaitu golf, sukan pemotoran, berbasikal, memanah dan bowling. Baiklah, penonton tadi mengakhiri segmen sukan pada malam ini. Untuk segmen seterusnya, segmen hashtag, saya serahkan kembali kepada Fatil dan juga Farhatul. Silakan. Baru-baru ini tular satu video memaparkan seorang lelaki dilanggar dan dipukul beberapa individu. Susulan itu, polis telah menahan 3 individu yang terlibat dalam insiden berkenaan. Kesemua suspek direman di Mahkamah Majistret Keluang dan polis kini masih mengesan suspek yang masih bebas. Di China, seorang lelaki bernama Zhang Yingshun yang berusia 42 tahun melakukan senaman dengan memakai kasut besi seberat 150 kilogram. Dia telah melakukan senaman tersebut selama 5 bulan. Mereka yang melakukan senaman ini mengatakan ia membantu menguatkan otot mereka. Masih di China, langit di Beijing bertukar menjadi warna jingga selepas dilanda ribut pasir mengakibatkan tahap penglihatan di ibu negara China itu merosot pada Isnin. Kesesakan lalu lintas berlaku dan lebih 400 penerbangan dari 2 lapangan terbang utama Beijing terpaksa dibatalkan. Pada awal pagi Isnin, Pentadbiran Meteorologi China mengumumkan amaran kuning dan memaklumkan ribut pasir merebak dari Mongolia ke wilayah Gansu, Shanxi dan Hebei yang mengelilingi Beijing. Di India, seorang lelaki dilaporkan maut manakala 3 lagi cedera selepas kilat menyambar sebatang pokok tempat mereka berteduh daripada hujan. Kejadian itu berlaku Jumaat lalu. Video tersebut tular di laman sosial dan mendapat perhatian warganet. Sejak menjadi juara pertandingan rap anjuran radio swasta Mac lalu, Ashraf Nasir semakin mendapat tempat di hati peminat muzik hip-hop tempatan. Bagi mengukuhkan lagi namanya dalam persada seni, Ashraf Nasir tampil dengan single Keliru. Ku keliru, harus ku percayakan mana satu. Aku keliru, keliru, buat begini. Ashraf menyifatkan lagu Keliru mempunyai keunikan tersendiri dalam perspektif keadaan dunia masa kini. Seorang yang berkarya pun saya rasa mungkin emosi yang dirasakan patut diubah atau dichannelkan kepada sesuatu yang baharu. Di mana itulah saya dapatkan inspirasi untuk lagu Keliru. Tapi saya percaya lagu Keliru ni dalam apa aspek yang you rasa you macam tidak pasti, you dengar and then hopefully dia akan bawa mood you lebih baik untuk buat keputusan. Ashraf juga yakin peminat muzik masa kini semakin terbuka untuk menerima lagu-lagu baru terutama muzik hip-hop. Sekarang industri hip hop sangat meriah. You nak cari orang yang zaman old school boom bap akan ada, zaman orang yang moden sekarang akan ada. Kalau kita tengok carta-carta lagu yang tertinggi sekarang, banyak artis hip hop kalau you dengar you tak tahu pun tu lagu hip hop. For example, shout outs to K-Click lagu Pulang, shout outs to Yoni Boy. You know, these guys bawa cara-cara tersendiri bagi orang lebih menerima apakah hip hop. Dinobatkan sebagai artis paling popular, bukan tiket untuk penyanyi Hakim Rusli goyang kaki. Penyanyi berusia 24 tahun itu kini menceburi bidang pertanian selepas membuka sebuah restoran Ogos tahun lalu.
Bagi saya sebagai seorang seniman tu perlu berfikir dari segi apa yang akan jadi pada masa akan datang. Dan bagi saya kami ni seorang penyanyi, komposer ke, tidak ada pendapatan yang tetap. Jadi kita kena fikirlah plan B apa yang boleh backup plan kita. Sebab kalau mana tahu seorang artis ni mungkin tengah naik, ada masa dia turun, macam tu adalah bisnes-bisnes yang akan menjadi income kami di masa akan datang. That's why saya cuba mendekatkan diri dengan bidang-bidang pertanian, dengan bisnes kedai makan. Tahun ini, Hakim memperlahankan aktiviti seninya, apatah lagi banyak aktiviti seni lain tertunda kerana pandemik COVID-19. Namun, pembikinan beberapa single yang bakal keluar tahun depan hampir siap. Kita rehat dulu setahun ini. Baiklah, berita perdana edisi Selasa 16 Mac berakhir di sini. Daftar di MySejahtera untuk janji temu vaksinasi COVID-19 yang akan diberikan secara berperingkat mengikut fasa kelayakan. Lindung diri, lindung semua dan terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Assalamualaikum. Salam sejahtera.